Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifhu 'anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin. واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang olehnya untuk hadir ke surau. Dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, itu pada muka surat 211. Kita berada pada tajuk dalil harus a'rad basyariyah atas segala rasul. Itulah yang dimaksudkan bahawa Rasul itu, Allahumma sayyidina Muhammad, harus mempunyai sifat seperti mana manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ujian atas para anbiya'i wal mursalin. Baik, kita sambung pada muka surat 211 tu. Kira tengah ni, tak apalah. Ya tak ada kira nak kata lagu mana. Selalu kita berhenti apa tu, ada tempat berhenti yang cantik ni, tak comel. Sebab fikir itu PKPP 30 minit lah, ni PKPB pula pun 30 minit. Cuma PKPB ni depa kata kena ketat lagi, 30 minit kena berhenti dah kan? Begitulah tempat-tempat lain pun. Sebelum masuk waktu isyak hari ni berhenti dah. Pasal PKPB persyarat tu, syarat tu kena jaga-jaga sikit lah. Baik. Jadi kita sambung ke surat 211 tu dalam perkara sabar. Dalam perkara sabar. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin Allahumma amin. Kemudian menyata oleh musannif akan beberapa faedah jatuh a'rad basyariyah dengan mereka itu. Maka setengah daripada yang demikian itu membesarkan pahala mereka itu dengan sebab sabar atas umpama sakit mereka itu. Jadi para anbiya mursalin juga diuji oleh Allah dengan sakit. Sakit mereka dan menyakiti makhluk bagi mereka itu dan lapar mereka itu. Jadi a'rad basyariyah makna pada diri mereka sifat sebagaimana manusia harus. Baik. Dan tersebut dalam hadis bermula sabar itu 3. Cerita mari sabar. Pertama, sabar atas maksiat dengan menjauhkan akan dia. Sabar maksiat ni menjauhi akan maksiat. Bukan sabar tu sabar maksiat buat maksiat dah. Kut lagi sabar melakukan perintah Allah, buat perintah. Sabar maksiat buat maksiat dah. Sabar dalam maksiat ni meninggalkan maksiat. Kerana sabar dalam maksiat ni maksudnya seseorang yang sabar daripada dirinya melakukan maksiat. Itu maksud dia. Kedua, sabar atas taat dengan mengerjakan dia. Ini yang kedua. Sabar atas taat dengan mengerjakan
mengejarkan dia ke perintah. Dan jikalau bersangatan sakitnya dan malahnya sekalipun, atas perintah Allah kena sabar macam mana pun. Ya. Kalau perintah Allah umpamanya solat, dia sakit pun kena laksanakan solat. Tak boleh jadi alasan sakit ni tak boleh sembahyang tak. Kan? Pelbagai jalan yang diajar oleh Nabi kepada kita untuk melaksanakan solat. Tak boleh berdiri duduk. Begitulah sampai isyarat mata. Sehinggalah seorang tu tidak mengapa tidak solat, itulah tak ada nyawa. Matilah. Mati tak apalah tak solat. Selagi dia hidup, Allahumma salli ala Muhammad kena solat. Itu perintah Allah 5 waktu fardu. Melainkan keistimewaan yang Allah kurniakan kepada kaum Hawa. Ini kelebihan atas kaum Hawa. Ya, yang mana ketika mana datang haid period maka tidak diwajibkan solat dan tidak diwajibkan untuk qada. Itu berbeza kaum Adam lelaki kita. Lagu mana pun nak solat. Ini sebut ni bersangatan sakit pun nak solat. Malah lagi malah tu atas diri. Hak sakit tu kan. Malah tu sebab diri kita malah ni hak sakit sungguh kena solat juga. Kena solat setakat kemampuan yang boleh kita laksanakan solat bagi lelaki. Bagi wanita kita sebut tadi ada dalam sebulan yang dia tidak melaksanakan solat. Kelebihan, keistimewaan, ya, yang dikurniakan oleh Allah kepada kaum Hawa. Jangan pula kita lelaki, bagus jadi perempuan ada hari tak payah sembahyang kan. Jadi aku pun jadi perempuan, teruk. Kok boleh jadi pemikiran hak puak-puak lelaki lembut tu, kok gitulah kan. Nak datang bulan lah apa semua macam-macam. Tu pelik. Manusia akhir zaman. Dia tidak bersyukur kejadian yang Allah cipta atas diri dia lah. Ya. Sepatut kita bersyukur, lelaki syukur sebagai lelaki, wanita syukur sebagai wanita. Masing-masing ada kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Bagi wanita tadi kita sebut. Bagi lelaki lagu mana pun tak boleh kena sembahyang. Bagi wanita ada yang dia tak perlu sembahyang, malah tidak wajib, dan kalau dia nak sembahyang juga tak boleh, haram pula jadi. Lawan wajib kan, wajib dia tinggal sembahyang. Lawan wajib dia nak sembahyang juga haram. Bagi lelaki tak boleh. Lagu mana pun dia kena laksanakan sembahyang. Yang ketiga, sabar atas bala dengan meninggalkan keluh kesah dan meninggalkan mengadu-adu. Ni kalau sakit adu-adu. Adu-adu sakit tu. Meninggalkan dia. Sepatutnya gimana? Allah, lafaz zikrullah. Kalau adu hilang sakit dak juga. Kan? Adu sakit hilang tak hilang. Dari tambah sakit ada. Pasal duk kita sakitlah kan. Patut lafaz zikrullah, Allah dan Allahu akbar dan lain-lain lafaz yang memberikan ketenangan kepada jiwa ketika sakit. Kalau bala ujian lain-lain itu meninggalkan keluh kesah. Kena Allah mesti nak redha lah, sabar dan redha. Barang siapa sabar atas maksiat hingga dikembalikan dia dengan baik sabarnya. Mana dia sabar atas meninggalkan maksiat, disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya pahala 300 darjat. Masya Allah. Pasal dia bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Antara satu darjat kepada satu darjat itu seperti antara langit dan bumi. 300 kali antara jarak tu. Pelik tak pelik? Pelik, tapi tidak mustahil. Kerana semuanya di sisi Allah belaka. Kan? Walaupun boleh jadi ada perkara yang kita baca daripada hadis Nabi SAW tentang fadail, kelebihan beramal, kita kata pelik ni, boleh jadi kok. Kan? Umpamanya kita sebutkan beberapa perkara yang ditanya kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, bacaan ayatul kursi selepas daripada solat fardu kan. Ada hadis sebut bahawa seseorang yang mengamalkan bacaan ayatul kursi
Mana setiap lepas sembahyang dia baca tak tinggal. Tak kira lah lepas istighfar ke mana, tapi tak tinggal. Maka akan dilepaskan daripada sisaan api neraka. Akan dilepaskan, maksudnya tidak dimasukkan dalam api neraka. Jadi mari pertanyaan, adakah dengan lafaz dengan bacaan ayat kursi lepas pada sembahyang tu terlepas daripada api neraka? Mudah sangat ya. Mari soalan macam tu. Kata mudah tak mudah, itu adalah Allahumma salli ala Muhammad yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan kita sebut fadail dalam bacaan ayat kursi selepas daripada solat, setiap solat. Malah lagu mana pun, ya. Malah macam mana pun disebutkan kepada kita, kalau kata malah sungguh lepas sembahyang tu, alim-alim pun baca ayat kursi, tak disebut ni. Lagi apa lagi? Solat sunat ba'diyah isyak selepas isyak 4 rakaat. Sama ada 2 dan 2 atau 4 rakaat sekaligus. Maka seolah-olah dia melaksanakan pada malam Al-Qadar. Masya Allah, tabarakallah, besar tu. Malam Al-Qadar kan alfi syahr, 1000 bulan. Kan? Mari bertanya, adakah sembahyang lepas 4 rakaat iaitu kan boleh dapat macam tu? Yalah, kalau kerana Allah nak beri, kerana semuanya di sisi Allah belaka. Tidak mustahil bagi Allah. Bagi kita pelik, mustahil lah, pelik lah bagi kita. Kan? Tetapi atas perkara fadail yang datang waridnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena yakin. Ya, sebagai jalan untuk kita nak Allahumma salli ala Muhammad memperbanyakkan amal soleh, mempertingkatkan dia. Ya, kalau sebelum ni 2 rakaat selepas isyak, lepas tu kita dengar ni kelebihan ni jadi 4. Begitu. Baik. Mana tadi? 300 darjat. Dan antara satu darjat ke satu darjat tadi ni dikirakan sebagai seperti antara langit dan bumi, 1 darjat. Dan barang siapa sabar atas taat. Tadi sabar atas meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabar atas taat, disurat oleh Allah Ta'ala baginya pahala 600 darjat sekali ganda. Antara satu darjat itu daripada bawah bumi yang ketujuh hingga di atas arash. Ni hak yang kedua. Dia punya kita nak sebut fadilat tadi tu, kelebihan dia tadi. Ya. Dan barang siapa sabar atas bala, disuratkan Allah Ta'ala baginya pahala 900 darjat sekali ganda lagi. Antara satu darjat ke satu darjat itu daripada bawah bumi yang ketujuh hingga kepada puncak arash 2 kali. Tapi dari sudut darjat tadi bertambah 300. Tapi dari sudut satu-satu tu bertambah jarak tadi. Mana dari sudut ganjaran pahalanya tu lebih besar lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an al-anbiya'u thumma al-awliya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Maksud dia, yang terlebih sangat bala ni maksud ujian lah. Daripada kamu itu anbiya, yang paling banyak, asyaddu, yang bersangatan banyak dari sudut ujian. Pertama anbiya, kemudian aulia, para wali. Kemudian yang seumpama aulia daripada mereka yang soleh-soleh, kemudian maka yang mengiringi mereka itu yang terkebawah daripada mereka itu makin turun. Kerana apa? Kerana ujian tadilah. Ya. Kerana datang perintah Allah, ya, kepada anbiya tu perintah untuk menyampaikan risalah dakwah. Ya, berat tu, tugas tu berat. Demikianlah pada aulia, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, al-ulama. Demikian itulah. Ya. Turun begitu orang soleh-soleh, banyak ujian. Kerana jangan kita kata orang soleh buat baik, tak ada orang akan ni baik kan, orang akan pandai baik bos semua. Dok juga tok guru pun depa fitnah kan. Tok guru pun depa benci. Kenapa? Kerana gitu dalam kehidupan. Orang baik pun dihina. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul bashar, sebaik-baik manusia pun dihina oleh musyrikin. Kerana setiap yang kata baik tadi tu ada musuh. Ada orang tak suka. Baik pun tak suka, tu pelik manusia. Baik pun tak suka, jahat lagi kan. Jahat lagi tu.
Baik. Dan telah berkata Imam Qushairi, tiada tiap-tiap seorang itu ahli bagi bala, kerana bala itu bagi aulia. Maka kata Imam Qushairi, tiada tiap-tiap seorang itu ahli bagi bala. Maknanya nak sebut Imam Qushairi sebut, bagi kita ni kata bala masuk ujian ni, ujian bagi manusia biasa ni sebenarnya tak ada apa pun dibandingkan dengan ujian yang dialami ataupun yang bagi para aulia, kan? Para aulia tu lebih berat lagi. Dan ada pun segala ajnabi, yakni orang yang bukan hampir dengan darjat wali, maka melampaui ia daripada mereka itu dan dilepaskan jalan bagi mereka itu. Jadi bagi orang yang hampir dengan wali disebutkan bahawa dari sudut ujian tu, iaitulah dilepaskan jalan bagi mereka, dipermudahkan. Dalam ujian ni Allah Subhanahu Wa Taala menguji, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar. Itu. Dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW berkehendak ia akan bahawa berkahwin dengan perempuan yang elok. Maka dikata orang baginya bahawa perempuan itu tiada mengena sakit ia, maka berpaling ia daripadanya, yakni meninggal ia daripada berkahwin dengan dia. Kerana Allah Sayyidina Muhammad dikhawatiri fitnah. Tu. Dan dalam pada mengelak pun difitnah juga, kan? Bagi musuh tu fitnah saja. Fitnah dengan menikah ramai, maka dikatakan mengikut hawa nafsu, kan? Gila seks dan sebagainya, kan? Perkataan yang datang daripada musuh-musuh Islam. Dan dihikayatkan bahawa Ammar anak Yasir berkahwin ia akan perempuan yang tidak sakit sekali-kali, maka mentalak akan dia. Mana perempuan yang baiklah, perempuan yang elok. Maka jika dikata orang bahawa membesarkan pahala mereka itu, tiada terhenti ia atas jatuh demikian bala sakit dengan mereka itu, kerana harus bagi Allah Ta'ala membesarkan pahala mereka itu dengan ketiadaan yang demikian itu. Dijawab akan dia dengan bahawa Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, la yus'alu amma yaf'al. Maksudnya tiada ditanyakan daripada barang yang berbuat ia. Surah Al-Anbiya ayat 23. Dan lagi jatuh sakit dan menyakiti makhluk. Baik, datang seterusnya, para anbiya wal mursalin juga jatuh sakit dan berlaku disakiti oleh makhluk. Dibuat jahatlah oleh makhluk, oleh orang lain, dengan ikhtiarnya, dengan kita kata kehendak daripada Allah dan dengan adilnya. Dan jikalau tiada, maka Allah Ta'ala itu kuasa ia atas menyampaikan pahala yang amat besar kepada mereka itu, dengan tiada mengenakan bala pada mereka itu. Bala ni maksud dia ujian lah. Kerana kadang pada kita perkataan lafaz bala ni dia macam buruk, kan? Cuma dalam pada lafaz bala ni, dalam Allahumma salli ala Muhammad, hadis tadi kan asyaddukum balaan, maksud ujian lah. Ujian yang ditimpakan kepada para anbiya wal mursalin itu. Baik. Dan setengah daripada beberapa faedah itu mengajarkan segala hukum bagi kita. Ni faedah daripada hak kata sakit tadi, jatuh sakit, kemudian disakiti makhluk juga tadi. Setengah daripada faedah itu mengajarkan segala hukum bagi kita supaya kita ketahui akan dia. Seperti barang yang kita ketahui akan hukum sujud sahwi dan sembahyang daripada lupa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Maka ada perkara yang dilihat boleh jadi ada sifat kekurangan, kan? Lupa dalam sembahyang. Jadi untuk mengelak dari kita sebut tanggapan yang negatif, ya. Tanggapan negatif kata mana Nabi pun lupa lah sembahyang, kan? Maka apa lagi kita, kan? Maka tanggapan kita nak tolak itu kita sebut bila kata tanggapan negatif itu su'uzon, buruk sangka. Jadi husnuzon macam mana, macam ni, faedah daripada mengajar hukum.
Dengan lupa akan bilangan rakaat umpamanya. Dan lupa Allahumma salli ala Muhammad kunut. Tertinggal kunut dan juga tertinggal tahiyat awal, kan? Maka pada akhir daripada solat tadi ni, sebelum daripada salam, sujud sahwi. Tu. Jadi lupa itu sebagai nak mengajar umat manusia. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jalan sembahyang tu lah, jalan. Ya. Kerana yang dalam sembahyang ini, sallu kama raaitumuni usolli, sembahyanglah kamu bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Ya. Yang tu pun kita boleh nafikan yang datang daripada golongan yang mengatakan kita kena ambil direct Nabi daripada Nabi. Ya. Kenapa? Kerana Nabi direct Nabi, kalau gitu mudah boleh sembahyang. Mu tengok ke Nabi sembahyang. Baik itu dari sudut sembahyang dan dari sudut Allahumma salli ala Muhammad, perkara-perkara ibadah yang lain, maka ia sampai kepada kita secara mutawatir. Turun sampai kepada kita. Kita belajar daripada guru, begitulah sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perkara-perkara khilaf, maka itu dimaafkan. Dan dalam perkara khilaf ini tidak patut untuk diperselisihkan. Maksudnya dalam perkara khilaf, mu dak betul, hak aku betul. Kan? Kunut ni Nabi tak buat sepanjang subuh, kan? Apa-apa tidak subuh baca kunut. Kan? Tu tak boleh. Kalau hangpa tak mau kunut, biar pergi. Pasal kunut ni masih lagi dalam perkara sunat. Sunat apa? Yang mana tidak melaksanakan, kalau tak baca kunut pun sembahyang tu sah. Gitu. Kalau mu tak mau kunut, tak payah. Tak baca, tak payah baca. Cuma jangan ada bising orang nak baca kunut. Kan? Kemudian kita pun hak baca kunut pun kita tak boleh pula claim kepada orang tak baca kunut, apa baca kunut. Teruk tak boleh ke? Pasal dia dalam perkara sunat tadi, sunat apa? Baik. Kerana dalam perkara khilafiyah ini kena berlapang dada. Para a'immah, para imam mazhab pun berlapang dada. Takkan kita Allahumma salli ala Muhammad yang jauh dari sudut ilmu tu. Mereka tu jauh dari sudut ilmu, golongan mujtahid, ya, dapat mengeluarkan hukum melalui dalil-dalil yang tepat, kan? Kita dalil pun tak tahu. Mari tanya ni ada dalil. Kalau gitu muat tubik tu dalilmu, kan? Bukan tahu pun. Dalil-dalil mari ni daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar kita boleh buat tubik dalil. Satu lagi, kalau waktu tubik dalil pun kena kefahaman kepada dalil itu sendiri. Sebab perbezaan para a'immah pun kadang melihat kepada dalil yang sama. Sama je dalil tapi berbeza hukum. Bukan berbeza dalil lagi ni, sama dari sudut dalil, hukum berbeza sebab ambilan tadi itu. Ya, bagaimana dia istinbat keluar hukum daripada dalil itu. Umpamanya batal sembahyang bagi menyentuh wanita, kan? Ayat yang sama la mastumun nisa. Berbeza mengambil kepahaman terhadap la mastumun nisa. Kan? Bagi mazhab kita Syafi'i, la mastumun nisa, Imam Syafi'i sebut dengan menyentuh. Sentuh, batal. Sengaja tak sengaja, tak ada apa pun tak apa. Dengan datang keinginan syahwat ke, tak datang ke, batal. Berbeza mazhab Hanafi. Sentuh tidak sengaja, tidak batal lagi pasal tak ada apa. Melainkan sentuh mendatangkan kegairahan, mari rasa apa? Mari rasa syok. Gitulah tu. Maksudnya maka itulah baru batal. Dalil yang sama. Kita yang kemudian ni mari petikai. Lagu mana? Kan? Jadi demikian. Dari sudut dalil, ya, bukan kita tak boleh nak tahu, memanglah kita kena tahu juga dalil sebagai dalam nak melaksanakan ibadah ni. Cuma jangan kita pertikaikan, ya, pandangan-pandangan dari para a'immah, para imam-imam mazhab yang mujtahid. Baik. Kemudian mana tadi? La yus'alu amma yaf'al. Dan lagi dan setengah daripada itu mengajarkan segala hukum bagi hal ni. Tentang lupa tadi, maka sujud sahwi.
Kalau tak sujud sahwi juga sembahyang tu masih lagi sah juga. Cuma bagi mazhab kita Syafi'i ada kekurangan lah. Ya. Sembahyang tu sah, cuma ada kekurangan. Diberi analogi mudah oleh guru kita sebelum ini, macam nak bagi nampak. Analogi lah yang disebut sebagai analogi. Misalan, kalau sembahyang sempurna, kunut, molek apa semua, seperti mendapat seekor ayam. Itu analogi seekor ayam. Kalau kata sembahyang subuh ni, Allahumma salli ala Muhammad, seekor ayam. Kemudian sembahyang subuh kunut duduk baca, kemudian sujud sahwi pun duduk, seumpama dapat seekor ayam, tak sempurna seekor ayam. Dapat juga ayam. Ayam tak ada kepok dua-dua apa macam tu. Ada tak ada pohon dua-dua apa macam tu. Gitu. Dapat. Kalau kata Allahumma salli ala Muhammad, tak boleh kena kunut, tak kunut sujud sahwi, mayam rosak. Seumpama hak kunut molek sujud sahwi, kalau lupa kunut dapat seekor ayam. Tak kunut, tak baca sujud sahwi, tak dapat apa. Hak tu baru betul. Kan? Baru betul kata tidak sempurna sembahyang dengan tidak kunut dan tidak sujud sahwi. Tapi dapat juga, cuma ada sedikit kurang. Itu bagi mazhab kita Syafi'i. Jadi kita lupa kunut, kita sujud sahwi. Lupa tahiyat awal, sujud sahwi. Ragu-ragu rakaat pun sujud sahwi. Pasal sujud sahwi kan, subhanaman la yanamu wa la yasku. Maksud engkau ya Allah, la yanamu, tidak pernah tidur, wa la yasu, dan tidak pernah lalai. Kita nak akui kelemahan diri kita ni makhluk. Makhluk ni, kita ni tidur, lemah dengan tidur, dengan lalai, lupa. Tu. Baik. Kemudian betapa menunaikan sembahyang dalam ketakutan dan dalam kesakitan daripada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada dikatakan bahawasanya yang demikian itu hasil dengan perkataan Nabi. Artinya maka tiada faedah pada jatuh demikian itu a'rad dengan mereka itu, kerana bahawasanya kita kata bermula dilalah fi'il. Dilalah ni dalil. Dalil fi'il itu terlebih kuat daripada dilalah qaul, kerana bahawasanya terkadang mengiktikad oleh mukallaf pada perkataan itu bahawasanya ia hendak memudahkan bagi kita, maka menyalahi ia akan dia seperti bahawa mengembali oleh orang yang lupa akan sembahyangnya daripada awalnya, dan tiada ia sampaikan atas sujud sahwi dan disembahyangkan oleh orang yang sakit itu dengan berdiri, dan jikalau hasil baginya masyaqqah yang berat pada dia, masyaqqah yang sangat sekalipun, kerana mengambil dalil ini dengan bahawasanya jikalau tiada ia hendak memudahkan akan kita, nescaya berbuat ia akan dia. Baik, nak disebutkan di sini adalah dari sudut rukhsah lah, keringanan. Keringanan yang diberikan lah. Ya. Kalaulah umpamanya Allah tidak diajar seperti tadi ni, sujud sahwi dan sebagainya, maka boleh jadi orang rasa tak sempurna kan. Jadi dia sembahyang semula ni disebut tadi, memudahkan bagi kita. Jadi akan lupa sembahyang dia pada awalnya, maka dia akan mula sembahyang balik. Tak perlu melainkan Allah Muhammad rosaklah sembahyang tu. Kan? Rosak sembahyang. Tapi kalau sekiranya masih lagi dalam sembahyang, tak ada masalah lagi. Nampak? Maksudnya Allah Muhammad kita bagi salam dah, baru tinggal Zuhur ni 3 baru salam bagi dah ni 3 baru bangun balik sambung lagi 1. Walaupun kata selesai dah sembahyang, tapi kerana datang wari daripada Nabi SAW, suruh sambung, cukupkan. Walaupun salah ni habis dah sembahyang, tapi kerana ada warinya, jadi sambung je. Tak perlu kata habis dah sembahyang, sembahyang semula. Nampak? Masyaqqah berat. Sembahyang semula, malah dah aku sembahyang dah. Tu payah pula lagi hak malah. Jadi gitu. Baik. Dan ada pun perbuatan, maka terdapat padanya oleh orang yang demikian itu, kerana bahawasanya tiada berpaling oleh seorang daripada fi'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripadanya sudah melihat oleh seorang itu, kemudian daripada tubuh dari, kerana tiada berbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya melainkan yang terlebih afdal.
Baik. Dia dalil ni ada dalil yang kita bicarakan dulu kan, qauli yang lafaz dan fi'li. Kan? Cuma yang qauli tadi, yang fi'li ni tiada yang dapat melihat melainkan para sahabat. Fi'li perbuat. Hak buat tu hak buat. Kalau Allah Sayyidina Muhammad bunyi dah. Sikit lagi. Allah Sayyidina kalaulah yang qauli dia boleh disampaikan dengan qauli juga lafaz kan, berbeza dengan fi'li kan. Fi'li ni makna yang melihat kemudian dia laksanakan seperti mana Nabi buat, kemudian begitulah diikuti kan. Jadi kita tak boleh nak ambil kita kena tengok Nabi buat kan. Kita hak zaman ni 1400 tahun lebih ni hijrah dengan Nabi. Kita tak boleh sembahyang ni tanpa tengok Nabi. Saya Nabi kata mu sembahyang tengok bagaimana mu tengok aku sembahyang. Sudah. Tak sembahyang dah. Saya tak boleh nak tengok. Sebab itu tadi disebut perbezaan dari sudut dalil qauli dan fi'li. Jadi fi'li tadi melihat kepada yang tadi mutawatir sampai kepada kita. Kita itu dari sudut perkara fi'li, ibadah perbuatan ni, sembahyang dan sebagainya. Itu kita kena belajar. Belajar daripada guru-guru. Baik. Demikianlah yang disebutkan fi'li. Maka jadilah dalil fi'li itu terlebih kuat daripada dalil qaul, seperti ayat yang terlalu sebutnya pada tahun Fathu Makkah. Nabi menyuruh buka puasa Ramadan. Pada tahun Hudaybiyah Nabi menyuruh bercukur, maka tidak dikerjakan oleh seorang, maka taklah mereka lihat oleh mereka itu akan Nabi berbuat akan yang demikian itu, maka bersesak-sesak mereka itu berbuat yang demikian itu. Awal Nabi suruh cukur, Nabi suruh sembelih korban, sahabat tak buat. Sehingga Nabi sendiri buat, barulah sahabat pakatlah buat mereka. Dan setengah daripada beberapa faedah itu tersabar daripada dunia. Artinya tersabar bagi orang lain daripada mereka itu daripada dunia. Bermula yang demikian itu bahawasanya apabila melihat oleh manusia akan maqam segala penghulu yang amat mulia yang bermula mereka itu pilihan Allah Ta'ala daripada segala makhluknya dan pilihannya daripada segala hambanya, sebarang jatuh bagi mereka itu daripada demikian itu akhirat. Nescaya senanglah hatinya dan tersabarlah ia daripada dunia. Baik, maka demikian juga para anbiya mursalin adalah golongan yang tersabar daripada segala manusia yang lain terhadap dunia. Demikian. Itu sebagai memberikan peringatan kepada kita, pengajaran kepada kita, walaupun di sana ada fitnah-fitnah yang kita sebut tadi dari sudut isterinya Nabi SAW yang lebih dari 4 orang, maka itu semua adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Dalam pada Nabi tergolonglah golongan yang tersabar dalam dunia. Itu demikian. Jadi sekarang itu mudah-mudahan diberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan harus a'rad basyariyah atas segala para rasul, anbiya wal musnabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.